Kita cerita tentang Sanusi bakal didakwa esok, tuan-tuan. Pertama sekali, Sanusi kata dia tak tahu pun dia kena dakwa. Akan didakwa esok. Saya baca Sanusi, saya belum dimaklumkan akan didakwa. Menteri Besar Kedah, Sanusi dia masih belum menerima notis pendakwaan mahkamah sebagaimana dilaporkan hari ini. Okey. Dia pertama sekali Sanusi, jenayah ni kita tak ada hantar notis Sanusi, dia bukan civil. Saya belum dimaklumkan, katanya. Pendakwaan terhadap pengarah pilihan raya itu dipercayai berkaitan kenyataan didakwa menghina institusi Kesultanan Selangor dalam memilih menteri besarnya. Ini berdasarkan penyenaraian kes yang akan dibicarakan di Mahkamah Session Selayang pada pukul 9 pagi esok, manakala sumber mengesahkan polis telah menyelesaikan siasatan mereka terhadap pemimpin PAS itu. Menurut penyeraian mahkamah, seorang daripada nama Muhammad Sanusi Muno akan dihadapkan di Mahkamah Session, Osman Effendi Muhammad Saleh dan juga Nur Rajah Mak Zain, masing-masing di Seksyen 1 dan Seksyen 2 Selayang. Dokumen itu tersedia orang ramai di laman web kehakiman. Beliau bagaimanapun, menurut semua polis, Sanusi disiasat di bawah 3R, di bawah Seksyen Akta Hasutan dan Seksyen 504 Kanun Kesesaan. Sebab itu dia ada dua mahkamah yang berbeza. Satu mungkin mahkamah cyber, satu lagi mungkin berkenaan dengan Seksyen 504, dan dia dua seksyen yang berbeza, berkemungkinan membawa kepada dua hukuman, berkemungkinan membawa kepada dua hukuman yang berbeza. Baik, dia kata tak dimaklumkan. Cuma saya tak puas hati satu benda je lah. Kepada KDN saya tak puas satu benda. Kenapa Sanusi tak ditahan reman? Tu je saya tak puas hati. Sebab tu dia tak tahu kenapa dia akan didakwa esok. Dia prosedur dia macam ni. Walaupun tak wajib lah kena tahan reman tu lah kan. Tapi prosedur sebenarnya, kalau dah ada siasatan, sepatutnya tangkaplah dulu, masuk dalam lock up untuk tahan reman. Kan saya seorang je kena. Mungkin sebab dia menteri besar lah. Okey. Sebab apa tahan reman ni, tuan-tuan? Macam pengalaman saya kena tahan reman lah. Telefon kita kena ambil, laptop kita kena ambil. Jangan kata ni masa saya kena tahan ni, saya kenal IO tu orang Sarawak jugalah. Jangan kata laptop, kan? Telefon dengan lampu saya, dengan second monitor, dengan ni tempat untuk letak ni, dengan keyboard, dengan kerusi, dengan baju, dengan ni, semua kena angkut, tuan-tuan. Semua kena angkut, dengan router semua kena angkut. Yelah, kita faham sebab itu merupakan bahan-bahan nak dijadikan bukti. Tak salah pun. Saya tak marah pun poli buat macam tu. Okey je. Kita faham. Tapi takkan dengan Sanusi ni tak ada apa benda kena angkut, esok kena dakwa, tuan-tuan. Saya risau nanti daripada segi pembuktian tu susah. Tapi risau saya mungkin polis lebih tahulah. Sebab mungkin benda tu clear cut kot. Sebab dia buat ceramah depan publik dan sebagainya. Mungkin. Saya tak tahu. Kita tengok macam mana dakwaan esok hari. Dan daripada situ juga kita nampak hari ini dekat Malaysian Gazette dalam dia punya Twitter mengatakan, saya baca terkini lebih 5 truk FRU dan truk Light Strike Force PDRM kelihatan muncul di hadapan IPD Gombak sekitar jam 10.15 malam tadi, sebelum masuk ke dalam premis IPD Gombak jam 10.30 malam tadi. Difahamkan jentera FRU digerakkan sebagai persiapan awal menjelang kes pertuduhan ke atas Menteri Besar Kedah yang dijangkakan berlaku di Selayang pagi esok. Menteri Besar Kedah Sanusi Makno dilaporkan didakwa esok hari di Mahkamah Selayang. Pendakwaan terhadap pengarah pilihan raya itu dipercayai berkaitan dengan kenyataan yang didakwa menghina Kesultanan Selangor dalam memilih menteri besar. Okey, dan dakwaan berlaku esok, tapi sama ada dia akan start didakwa esok untuk mengambil keterangan pendakwaan sama ada mengaku salah atau tidak. Okey, itu antara prosedur lah. So sepatutnya ada prosedur tahanan reman, kemudian lanjutan, kemudian dipanggil untuk pergi ke mahkamah. Saya ingat lagi, saya pergi ke mahkamah untuk dengar macam ni pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi. Jadi esok pagi dia katakan untuk pergi dia akan didakwa. So lepas ambil kenyataan adakah anda mengaku bersalah atau tidak, maka dengan situ Sanusi kena katakanlah kalau dia mengaku salah, maka akan dibicarakan tarikh lain untuk hukuman. Okey, untuk hukuman. Tapi kalau dia tidak mengaku salah, maka dia akan ditetapkan tarikh lain untuk perbicaraan. Okey.
Nah, apa akan berlaku kalau dia mengaku salah? Kalau dia mengaku salah dan ditetapkan bahawa denda beliau lebih daripada RM2,000, maka beliau tidak boleh bertanding dalam PRN kali ini. Kan? Penjara lebih setahun atau denda lebih daripada RM2,000, maka beliau tidak boleh bertanding dalam PRN kali ini. Jadi ada kemungkinan besar, ni juga tuan-tuan, ni saja saya buat cerita lah kan, hint-hint lah. Ini antara lain adalah strategi atuk juga sebenarnya, nak menaikkan Mukris dekat Kedah. Yelah, korang boleh lah kata tak adalah sini kau punya cerita pandai-pandai. Konklusi korang decide sendirilah kan. Tapi Sanusi yang cakap, siapa yang provoke kan? Ada tak mustahil benda ni adalah satu provokasi? Ada satu ni macam ni lah tuan-tuan. Sanusi ni dia punya kebijaksanaan tu, walaupun dia degree dalam sains sosial kot, tapi tak adalah bijak sangat budak ni. Saya panggil budak je lah, saya dengan dia beza umur tak jauh. Tak adalah bijak sangat dia. Dia short fuse, senang dipengaruhi, dan dia mudah terbakar dan mudah koyak. Dengan saya pun dia koyak. Saya siapa dengan level dengan dia? Dia menteri besar kot, saya orang biasa je. Tapi dengan saya pun dia koyak. So apa dia buat tuan-tuan? Ada kemungkinan bahawa diletakkan, diimplankan dalam kepala dia supaya dia duduk gasak ni, gasak dia duduk cerita, bantai sampai dia tersilap cakap. Bila dia tersilap cakap, ini peluang yang digunakan untuk nak jatuhkan dia. Dan nak naikkan siapa? Nak naikkan Mukris. Ada kemungkinan laporan berkenaan dengan mereka yang bermain dengan 3R direct terus. So tak perlulah nak pergi aduan dan sebagainya. Dan insya-Allah mungkin itu antara inisiatif yang akan diwujudkan dalam minggu ini ke. Kita cubalah, mintalah saya boleh propose saja tadi kan. So harap YB Menteri dia kata okey, boleh dipertimbangkan, di mana kalau ada mana-mana posting kita ambil. Ni saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan ni. Kita ada yang katakan dia capture screen, apa kerajaan tak buat apa-apa, kerajaan tak buat apa-apa. Ni macam ni tuan-tuan. Ada berjuta pengguna social media. Berjuta pengguna social media. Kerajaan nak tengok seorang-seorang, berapa ramai je pegawai kerajaan yang ada. Polis pun tak ramai, SKMM pun tak berapa ramai. Kita tak ada ramai. Kita tak ada tenaga kerja yang ramai. Jadi kita lah, tuan-tuan dan puan-puan dan saya ni lah yang akan jadi mata telinga kepada kerajaan untuk mereka yang memainkan 3R dalam isu apa-apa di dalam social media, terutama sewaktu pilihan raya yang sedang nak berlangsung dalam masa yang terdekat ini. So, insya-Allah akan ada satu medium di mana kita boleh sampaikan. So, kaedah dia bagaimana? Kalau ada link, maka tuan-tuan ambil link itu, ambil link dia, nanti kita mungkin akan ada mungkinlah ada cara untuk kita nak hantar ke whatever lah, ada method. Kita tunggu pengumuman menteri nantilah. Kita hantar kepada dia, ataupun tuan-tuan klik link tu, record video. Dekat phone kita ni ada cara untuk record video tau. Ni Twitter kan. Tuan-tuan masuk ke dalam tu, record video, record capture screen kan video tersebut. Macam tadi ada seorang influencer, dia pergi buat konten, dia bantai Rara tentang dia kata pakai kain terbelah, nampak itu, nampak ini dan sebagainya kan. Itu konten yang memang menghina secara peribadi, memang kena kat dia lah. Memang budak tu kan kena lepas ni kan. Saya pun tak kenal, dia kata influencer. Saya macam siapa influencer ni, tak pernah aku tengok muka dia pun. Mungkin dia lah, ramai sangat mengaku influencer ni kan. Saya sendiri pun tak berani nak mengaku saya influencer tuan-tuan. Tak payahlah. Kita ni bukan influencer, tak influence pun kita pada orang. Jadi benda-benda macam tu yang kita ni dan insya-Allah kalau ada, bukan setakat pihak kerajaan, pihak pembangkang sebenarnya, pihak kerajaan pun sama. Jadi pesanan kepada social media kita semua ni lah, termasuklah yang bertanding dan sebagainya, termasuk diri saya sendiri. Kita mengingat pesan bahawa jangan kita main isu 3R. Ni bukan setakat kita nak cerita pembangkang. Nanti ada orang kata, ni nampak sangat nak sekan pembangkang ni. Tak, even pembangkang kalau dengar ada di kalangan kami yang memainkan isu 3R ini, maka boleh juga buat laporan yang sama. Both sides, dua-dua kena be fair lah. Tuan-tuan, kita masa pilihan raya ni, kita nyatakanlah polisi, kita nyatakanlah apa pegangan kita, kita nyatakanlah apa kita punya tawaran-tawaran kita, manifesto kita. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Bukannya kita bakar kaum, kita bakar agama demi nak meraih undi yang tak seberapa itu. Faham tak? Faham? Faham tak faham? Faham lah.